Okey, saya harap awak dah ready dengan awak punya jadual yang saya minta awak buat semalam. Ada tak yang ada masalah untuk buat jadual? Minta awak salin contoh 1 dan sehingga contoh 5 dan juga buat latihan 7.1A. Okay, baik, untuk hari ini saya akan saya akan bincangkan tentang bagaimana untuk melukis histogram dan juga poligon kekerapan. Jadi saya harap awak bersedia bersama-sama dengan jadual yang awak dah lengkapkan semalam dan juga bersama-sama dengan kertas graf. Okey, baik. Jadi di sini saya akan uh, mula bincangkan dengan contoh 3 dahulu. Untuk yang lain nanti awak akan cuba buat sendirilah. Okey, untuk contoh 3, kita dah lengkapkan jadual yang kita buat. So sekarang ini menggunakan kertas graf awak. Okey, menggunakan kertas graf awak. Kita tengok pada soalan. Soalan kata dia nak 2 cm kepada 10 kilometer pada paksi mengufuk. Pada paksi mengufuk di sini, mana dia ayat? Okey, pada paksi mengufuk di sini merujuk kepada horizontal line. Okey, horizontal itu yang uh, apa nama, yang nak sebut apa, mengufuk ni macam ni. Saya lukis. Okey, paksi mengufuk. Mengufuk di sini bermaksud macam ni. Horizontal. Okey. Jadi dia nak 2 cm kepada 10 kilometer per jam. Okey, 2 cm kepada 10 kilometer per jam. Seterusnya untuk paksi mencancang itu menegak. Okey, vertical punya axis. Okey, vertical axis. So, untuk yang ini, okey, untuk yang ini kita akan gunakan 2 cm kepada 10 buah kereta. Okey, merujuk kepada buku kertas graf awak. Okey, merujuk kepada kertas graf awak. Kalau tengok kertas graf, dia ada satu yang ini, walaupun awak dah tahu, saya terangkan jugalah. Okey, kita ada 3 jenis garis di sini. Okey, kita ada 3 jenis garis. Awak nampak yang paling tebal ini mewakili kepada 2 cm. Okey, 2 cm di sini. Jadi, seterusnya yang yang kurang tebalnya di tengah-tengah ni, yang ini mewakili 1 cm. Okey, dan seterusnya dalam dia ada lagi kotak-kotak kecil ni. Okey, yang lain yang tidak terang ini dia mewakili kepada 1 mm. Yang mana dalam satu kotak ni akan mewakili ada 10 mm di sini. Okey, dan yang besar ini dia ada 2 cm. Yang mana mengandungi 2 kotak sederhana ini. Okey, itu yang awak perlu tahu untuk melukis. Okey, bila dia kata 2 cm, okey, bila dia kata 2 cm kepada 10 kilometer, maksudnya di sini 2 cm 2 cm ini kepada 10 kilometer. So yang ini akan mewakili 10 dan seterusnya akan jadi 20, 30 dan seterusnya. Tapi kita takkan start dengan 10 ni. Saya akan terangkan kemudian yang itu. Betul? Untuk melabel untuk awak label
apa nama, untuk awak labelkan apa paksi. Okey, so seterusnya sama juga dengan paksi mencancang. Okey, the vertical axis. So kita ada 2 cm kepada 10 buah kereta. So 2 cm yang ini, yang garisan tebal itu, okey, mewakili kepada 10. Jadi dia akan jadi 10, 20 dan seterusnya lah. Okey. Jadi first sekali untuk lukis paksi. Okay, untuk lukis paksi, pastikan pastikan awak guna pembaris dan pensel sahaja ketika melukis graf. So make sure yang ini memang awak kena buat guna pensel dan kertas graf. Jangan guna pen bila untuk melukis graf, dan juga sebarang lukisan lah kalau yang awak dah pelajari sebelum ini, tolong jangan guna pen, guna pensel, dan pastikan awak guna pembaris untuk lukis dia punya paksi dan sebagainya. Okey, contoh lain kalau macam graf yang awak lukis yang ada bentuk U, bentuk S itu, iaitu boleh guna freehand. Tapi paksinya tetap awak perlu lukis gunakan pembaris. Okey. Jadi saya gunakan satu lagi jenis ini yang lebih secara horizontalnya dia tidak memanjang ke atas, dia memanjang ke sisi. Okey. Jadi kita nak lukis graf. First kali kita nak lukis paksi. Untuk lukis graf berkaitan dengan data, okay, kita akan terus sahaja ambil sisi kiri dan sisi bawah sekali. So, tak perlulah kita buat nak adjust bagi ke tengah sebab kita tak ada negative value untuk pengumpulan data. Mana ada negatif 5 orang pergi cucuk vaksin. Tak ada So, kalau tak ada orang cucuk vaksin maksudnya kosong. Kalau negatif itu memang tidak wujud sebab kita mengira data. Okay? Kita bukan mengira algebra lain. Kita bukan mengira kita tidak mengira data menggunakan nilai negatif. Okay, jadi boleh dengarkan suara saya. Okay. So, kita nak lukis paksi. Jadi guna pembaris, saya tak ada pembaris lah. Guna dalam ni memang tak ada pembaris lah. Sebab saya, kalau saya guna apps, dia memang auto bila kita masukkan terus data, dia terus jadi. Jadi saya tak maulah saya nak tunjuk satu step demi satu step, buat bersama-sama saya. Jadi kita nak buat graf. Okay, nak buat graf, kita nak buat paksi. So kita akan lukis paksi dahulu. Kita akan lukis dulu paksi. Menegak, mencancang dan juga mengufuk. Okay, vertikal dan horizontal. Jadi guna pembaris awak, saya tak guna pembaris lah. Saya guna freehand saja. Okay, lukiskan paksi X dan paksi Y. Okay, dan kita akan labelkan. Macam mana kita nak labelkan dia? Okay, dia kata 2 cm kepada 10 km. So ini adalah 2 cm lah. Setiap satunya 2 cm. Okay, yang ini pun 2 cm kepada 10 berapa orang? 10 buah kereta. Okay, so labelkan. Untuk labelkan, nanti saya akan tunjuk kemudian. Kemudian kita labelkan nama paksi. Bila nak labelkan nama paksi, ingat bila kita nak labelkan nama paksi, kita akan tulis di sebelah bawah, di sebelah hujung ini. Di sebelah hujung sini, atau awak ditulis di sebelah bawah sini pun boleh. Okay. So di sini kita tengok untuk paksi mengufuk, horizontal line adalah mewakili kepada 10 km per jam, iaitu laju. So kita labelkan ini sebagai laju kilometer per jam. Labelkan dahulu. So labelkan paksi, kemudian kita labelkan sebelah sini. Sebelah sini tulis di sini atau di bahagian ini. Okay. So yang ini dia mewakili kepada 10 buah kereta. Jadi
bilangan kereta di sini. Bilangan kereta. Okey, label awak punya paksi X dan Y. Okey, so seterusnya kita dah ada paksi X, kita dah ada paksi Y. Seterusnya kita nak start dengan kita letak di bawah sengatan-sengatan, di bawah segmen-segmen kita punya paksi. Macam mana kita nak start? Adakah kita perlu start daripada 10, 20, 30, nanti graf kita akan sengit ke kanan. Jadi sebab nilai kita punya data nilai data kita bermula dengan 70 hingga 79. Jadi kita tak perlulah start daripada 10, 20, 30 dan sebagainya. Okey, tapi untuk paksi Y, kita ada 5, 10, 20 dan dia mewakili kepada 10 buah. Jadi kita akan start dengan 10 lah. 10, 20, 30 untuk paksi Y. Iaitu paksi vertical axis. Paksi mencancang. Okey. Tengok kepada jadual. So, untuk lukis histogram, yang ini yang perlu awak ingat. Untuk lukis histogram, kita perlu untuk tengok di bahagian sempadan bawah dan sempadan atas. Untuk setiap histogram bar yang kita akan lukis tersebut. Jadi, kita nak lukis lah. Kita nak label lah paksi kita dengan label yang betul, menggunakan skala yang betul. Okey, jadi ini adalah kita punya lambat pula. Okey. So, kita akan start di sini dengan 69.5. Tak payah rajin-rajin label sini 60. Bila awak label sini 60, nanti awak yang akan susah. Okey. Jadi, kita akan label di sini dengan 695 sebab kita punya first kelas kita itu adalah 69.5. Jadi kita akan masukkan 69.5 di bawah di paksi mengufuk. Okey, di horizontal line kita akan labelkan sebagai 69.5 di mula-mula di sini. Sebab first class kita adalah 69.5 untuk sepadan kelas dia. Okey, dia punya lower boundary kita adalah 69.5. Jadi seterusnya kita sambunglah. Dia nak 2 cm ni. 2 cm ini mewakili 10. So bila kita start dengan 69.5, di sini 79.5. So seterusnya sini 89.5. Seterusnya 99.5. Sini 109.5. Kita stop sampai mana? Sampai 129. So 109, 119.5 dan di sini 129.5. Okey. Ingat bila kita nak label mesti tulis di bawah paksi X. Untuk paksi X mesti tulis di belah bawah ni. Okey, tak boleh tulis di sebelah atas, salah. Okey, jadi ini untuk label paksi X. Seterusnya kita nak lukis label paksi Y pula. Paksi Y dia mewakilkan 2 cm kepada 10 buah kereta. So 2 cm kepada 10 buah kereta, kita akan label di sebelah sini. So sebab kita ada bilangan kereta yang terendah iaitu 5, jadi kita akan start di sini dengan 10. So sini 20,
Sini 30, yang tertinggi 30. So nak sambung pun tak apa, tak mau sambung pun tak apa. Yang tertinggi kita adalah 30. So seterusnya macam mana nak lukis? Kita akan tengok di sini. Okay, kita akan tengok di sini. Kelas pertama adalah 5. So kelas pertama adalah 5. Saya guna color lain. Okay, kita tandakan 5. Macam mana nak baca 5? Kita tengok di sini. Ini adalah 2 cm. Yang tebal tadi saya kata 2 cm. Okay. Di dalamnya 1 cm. Jadi kalau sini 10, sini akan jadi 5. Okay. Separuh daripada 10. Kemudian setiap dua ini, sebab kita ada 10 kotak dalam ni, setiap dua dalam ini mewakili kepada pertambahan satu lagi. 6, 7, 8, 9. Saya ingat dah saya tanda. Okay, setiap dua kotak itu akan mewakili satu unit. So, bila kita nak tandakan untuk histogram, okay, untuk histogram dulu kita bincangkan histogram dahulu. 5. Jadi kita akan ambil bacaan sempadan bawah kita ni. Okay, sempadan bawah kita ni. Sempadan bawah kita ni 69.5. So kita akan start daripada sini 5. Ni adalah 5. So kita akan start daripada sini. Okay. Daripada di atas 69.5 itu kita akan start pada situ. Gariskan ke sampai 79.5. Sebab kelas pertama kita adalah daripada 69.5 hingga 79.5. Kita akan ambil daripada lower boundary dan upper boundary. Sepadan bawah dan sepadan atas. Okay, so seterusnya untuk yang kedua. Untuk yang kedua, 79 hingga 89.5 kita ada 10 orang. Jadi daripada 10 ni, okay, daripada 79.5 sampai 89.5, 10 orang. Okay, begitu tandanya. So macam mana seterusnya? Untuk 89.5 hingga 99.5, bacaan dia 20. So bacaan dia 20 di kawasan sinilah. Ini adalah 20. Ini garisnya. Mesti guna pembaris. Untuk data mesti guna pembaris. Janganlah guna freehand tangan awak tu. Kalau tidak nanti dikira salah. Okay, seterusnya 99.5 hingga 109.5 kita ada 30. So 30 di sini. Dan seterusnya 109 hingga 119 ada 25. So macam saya kata tadi 20 di sini, 30 di sini, 25 adalah di tengah-tengah. So kita tandakan. Dan satu lagi yang terakhir 119.5 hingga 129.5 ada 10. So 10 di sini. Jadi kita lukis. Okay, guna membaris sambungkan ke bawah. Sambungkan cat ni ke bawah. Guna pembaris jangan sengit-sengit macam saya tak guna pembaris. Okay, so ini adalah histogram kita. Sampai sini ada yang tak faham? Ada So saya boleh teruskan ya. Okay, baik. So sekarang ini, yang ini adalah histogram. Cara nak melukis histogram. Sekarang ini saya nak tunjuk frekuensi poligon. Saya tak mau tunjuk untuk contoh 3, nanti saya nak tunjuk kemudian untuk contoh 3 frekuensi poligon. Poligon kekerapan ini. So kita nak sambung dengan contoh 4.
Okay, ini adalah contoh 4. Dia kata 2 cm kepada 5 saat pada paksi mencacang. Okay, 2 cm kepada 5 saat pada paksi mengufuk. Okay. Dan juga untuk paksi mencancang adalah 2 cm kepada 2 peserta. Okay. So kita nak lukis, sekarang ini dia minta kita lukis poligon kekerapan. Dia minta kita lukis poligon kekerapan. So beza antara histogram dengan poligon kekerapan. Histogram menggunakan sepadan atas dan bawah, okay, untuk paksi X-nya. Manakala untuk poligon kekerapan dia menggunakan titik tengah, midpoint. Okay. So perlu ingatlah bila soalan minta lukis histogram, lukislah menggunakan sepadan atas dan sepadan bawah. Kan kalau soalan minta awak lukis poligon kekerapan, awak perlu mencari titik tengah. Jadi kita dah cari, kita dah buat semalam, awak dah buat awak punya data. Yang mana saya minta awak cari titik tengah, awak cari sempadan atas, sempadan bawah. Okey, jadi kita akan start lukiskan kita punya graf. So first kali apa tadi? Lukis Barisan horizontal line. Okay, betul. Horizontal line. Bagus. So, lukis dulu paksi X dan paksi Y awak. Sementara nak dapat. Okay. So, paksi X, paksi Y guna apa? Guna pensel. Mesti lukis guna pensel. So, paksi X dan paksi Y. Okay. So, kita nak guna midpoint. Bila kita nak guna midpoint, kita akan tandakan scale kita. Skala kita 1, sebab dia guna 2 cm kepada 5 saat. 1, 2. Kita ada berapa kelas? 2, 4, 6, 8 kelas. Okay. So, kalau original ya, awak tengok di sini ya. Kalau original dia hanya ada 5 sahaja data. Okay. Kenapa dia jadi 7 bila di dalam penyelesaian dia? Untuk poligon kekerapan, awak perlu tambah satu lagi bahagian. Okay, awak perlu tambah satu lagi kelas sebelum dan kelas selepas daripada tersebut. Sebab poligon kita tidak akan tergantung. Okay, bila tergantung tu salah lah. Okay, jadi bila kita nak lukis, kita akan tambahkan lagi satu kelas untuk sebelum yang ini, data ini. Maksudnya sebelum data ini dia akan jadi 45 hingga 49. Dan juga data selepas akan jadi 75 hingga 79. So kita ada 7 kelas sekarang ini. Jadi yang ini kita akan gunakan titik tengah. Okay, yang ini kita guna titik tengah. Bila kita guna titik tengah, kita akan start dengan kelas pertama punya titik tengah. Okay, kelas pertama punya titik tengah. Kelas pertama punya titik tengah. Boleh dengar lagi ya suara saya? Korang respon? Boleh cikgu. Boleh. Okey, baik.
So yang ini kita punya data. So, kita akan start dengan kelas pertama yang kita cipta. Ingat, lukis graf mesti guna pensel. So 45 hingga 49, titik tengah dia 47. Jadi kita label di sini sebagai 47. Okay, 47. Kita start dengan 47 terus. Kemudian diikuti dengan yang lain lah. 52, 57, 62, 62, 67, 72, 77. Okay, so seterusnya kita akan buat untuk paksi Y. Paksi Y dia kata 2 cm kepada 2 orang peserta. So kita start yang peserta, bilangan peserta terendah adalah 2. Jadi kita akan start 2, 4, 6, 8. Okay, habislah. Yang tertinggi pun 6 sahaja. Jadi kita dah label. Okay, kita dah label di sini. Kemudian bolehlah kita tandakan. Bila kita nak tandakan, kita akan guna cross. Okay, cross sign. Jangan guna titik. Titik nanti susah tak jumpa. Okay, 47 di dalam jadual yang diberi, titik tengah 47 bilangan peserta adalah kosong. Yang ini kalau tanya dari mana, sebab kita mesti kena tambah kelas sebelum dan kelas selepas data. Okay, tak mau terapung. Jadi 47 tandakan, 52 ada 2 tandakan, seterusnya 57 tanda tepat saya ni tak rapat, tak boleh nak tepat sebab halus sangat. 57 3, so 3 di tengah-tengah sini. Kemudian 62 6, 62 6 di sini. Dan 67 5 di sini. Dan 72 4 di sini. Dan yang terakhir 77 kosong. Ingat yang ini adalah ditambah tambah-tambah sahaja. Ini hanya ditambah-tambah sahaja untuk membuat frekuensi poligon kita tidak terapung. Jadi kita akan sambungkan menggunakan pembaris. Ingat mesti guna pembaris untuk poligon kekerapan. Sambungkan semua titik secara tepat. Saya tak boleh fikir tepat lah. Maaf. Sebab kita manual guna apps ni memanglah lari banyak. Guna pembaris, sambungkan ke titik-titik dalam graf tersebut dan terhasillah kita punya poligon kekerapan. Okay, so saya nak terangkan sedikit. Sebenarnya kalau awak tengok di contoh ketiga, soalan minta tadi histogram dan poligon kekerapan. Jadi kalau kita dah ada macam ni, kita dah ada histogram. So nak cari poligon kekerapan, kita akan sambungkan titik tengah sahaja. Okay, sambungkan titik tengah saja. Sini. Ni tengah-tengah, sini tengah-tengah, sini tengah-tengah, sini tengah-tengah, sini tengah-tengah. Okay, sini tengah-tengah. Jadi kita sambungkan guna pembaris. Sambung, 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 sambung. Ini belum jadi poligon kekerapan kerana poligon kekerapan mestilah terletak di atas horizontal line. Jadi kita akan sambungkan dia ke titik tengah sebelum dan juga selepas. So ini adalah poligon kekerapan bersama-sama histogram. Ada yang tanya, ada pelajar-pelajar pernah tanya saya, cikgu, perlukah buat histogram dulu untuk buat poligon kekerapan? Tidak ada keperluan untuk lukis histogram dulu kemudian poligon kekerapan. Kecuali soalan minta kita lukis
histogram dan juga poligon kekerapan. So then kita boleh wujudkan macam ni. Kalau tidak, kita hanya guna yang tadi itulah. Okay, hanya menggunakan yang ini sahaja sebagai kita punya poligon kekerapan. Okay, apa yang tak lengkap di sini adalah kosong di sini. Nah, setiap graf mesti letak kosong di asalan dia. Dan juga label di paksi Y dan paksi X. Okay, so paksi paksi X kita adalah masa yang dicatatkan. Paksi Y kita adalah titik tengah. Paksi Y kita adalah bilangan peserta. Jadi itu sahaja. Ada sebarang soalan? Ada, cikgu. Okay, so maksudnya di sini awak dah ada jadual contoh 1 hingga contoh 4 dan juga latihan kendiri 7.1A. Jadi untuk contoh 1 hingga contoh 4, saya nak awak buat histogram dan poligon kekerapan. So saya minta awak ada 6 kertas graf kan. So histogram dan poligon kekerapan buat dalam satu graf. Okay, contoh 1, satu graf. Contoh 2, satu graf. Contoh 3, satu graf. Contoh 4, satu graf. Dan juga latihan kendiri 7.1A soalan nombor 1 itu buat histogram dan poligon kekerapan satu graf. Soalan tak ada. Soalan tak suruh. Tapi saya yang suruh untuk awak praktis buat graf. Okey. Ada sebarang soalan? Tak, cikgu. Okay, kalau tak ada, itu sahaja. Sorry lah saya ambil lebih masa sedikit untuk hari ni. Okay, so sekiranya awak ada sebarang masalah, boleh PM saya lah tanya. Okay, kita dah habis masa dan kita dah habis untuk sesi kali ni. So, kita akan berehat selama 1 minggu dan jumpa lagi lepas 1 minggu mungkin kita akan bersemuka atau tidak, itu kita kena tunggu daripada menteri. So happy holiday, selamat bercuti. Awak boleh teruskan dengan kelas yang lain. Assalamualaikum dan terima kasih. Thank you, teacher. Happy Terima holiday. kasih, cikgu. Sama. Terima kasih, cikgu. Sama. Sama. Cikgu, Ya. contoh 1, 2, 3 semua poligon kekerapan, cikgu. Semua histogram dan poligon kekerapan. Buat dalam satu Hai. graf. Bukan. Contoh 1 buat histogram dan poligon kekerapan dalam satu graf. Buat gabungan lah. Okay. Contoh 2 pun histogram dan poligon kekerapan. Contoh 3 pun sama. 4 dan juga latihan 7.1A nombor 1 pun sama. Terima kasih, cikgu. Maksudnya setiap graf itu akan ada macam ni ya. Setiap contoh itu akan ada graf dia, bentuk dia. Lambat pula. Bentuk graf dia macam ni. Dia ada histogram dan poligon kekerapan di dalam satu graf yang sama. Maksudnya kita akan ada 5 graf di sini. Okey, jelas? Jelas, cikgu. Okey, baik. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.